Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, dalam video tutorial yang ketiga ini, yang kita perlu bercerita ialah tentang action plan ataupun kita sebut juga sebagai pelan tindakan keluar daripada proses kesedihan tersebut. Boleh tuan-tuan, dalam video tutorial yang pertama tadi kita bercerita macam mana kita dapat handle diri kita, bagaimana kita kembali kepada Tuhan, bagaimana kita dapat adaptasikan dengan alam, bagaimana kita dapat didik mental, didik hati kita dan juga jadikan kita sebagai seorang yang bermotivasi. Baik, kemudian pada langkah yang ketiga, jangan tunggu lama tuan-tuan, jangan tunggu lama, sediakan action plan ataupun proses ataupun jalan keluar kepada musibah sebentar tadi. Action plan ataupun action plan pelan tindakan. Pelan tindakan yang kita nak buat untuk berhadapan dengan musibah ini. Bagaimana nak buat action plan? Yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh buat action plan dalam keadaan resah gelisah. Sebab tu hadirnya video tutorial yang pertama dan video tutorial yang kedua. Kita mesti handle diri kita terlebih dahulu supaya kita dapat tenang dan kita dapat positif terlebih dahulu. Bila kita telah pun positif, baru kita dapat berfikiran dengan baik. Baru kita dapat berimajinasi dengan baik. Baru kita dapat menghasilkan langkah yang dahsyat. Itu dia tuan-tuan. Sebab tu kita kena buat tutorial yang pertama dengan tutorial yang kedua. Kemudian pada tutorial yang ketiga ini, Coach Zul nak kongsikan kepada tuan-tuan bagaimana nak membina action plan. Langkah pertama untuk membina action plan adalah, langkah yang pertama untuk membina action plan ialah keluarkan satu buku. Keluarkan satu buku seperti ini. Apa-apa buku pun tak ada masalah. Tak semestinya pergi beli buku tersebut. Kalau buku tu ada dekat rumah, buku tu ada dekat rumah lah. Pinjamlah buku anak yang dah tak guna tu. Ataupun ambillah mana-mana kertas yang kita boleh tulis. Contohnya saya buka pada muka surat terakhir ni yang boleh tulis. Jadi apa yang kita kena buat? Ambil pensel. Tuan-tuan, mesti ambil satu kertas dan juga ambil pensel. Kemudian kita senaraikan apa langkah-langkah yang kita nak buat untuk keluar daripada musibah ini. Langkah pertama apa dia? Langkah kedua apa dia? Langkah ketiga apa? Mulakan dengan 3 langkah je dahulu. Jangan nak tulis 100 langkah kat situ sebab kita tengah down, kita tengah stres. Saya faham tuan-tuan. Waktu saya dulu kala waktu saya nak tingkatkan balik saya punya motivasi saya, bila nak menulis tu tuan-tuan, subhanallah, mengalir air mata ni tuan-tuan. Ya Allah, itu ayat dia tuan-tuan. Ya Allah, aku ingin ada syarikat sendiri untuk aku cari duit. Aku nak RM1000 seminggu, contoh dia. Sebulan aku boleh dapat RM4000 untuk keluar daripada belenggu ini. Tulis setepat-tepatnya, tulis sejelas-jelasnya, tulis dengan penuh imarah, tulis dengan penuh rasa rendah diri, dengan penuh tawaduk. Tulis tuan-tuan, langkah pertama apa yang kita nak buat. Apa yang kita nak buat, jangan apa yang kita tak nak buat. Itu tips yang kedua. Yang pertama sekali, tulis apa yang kita nak. Itu cara menulis action plan ya. Tulis apa yang kita nak. Contoh, kita nak dapat 1000 seminggu. Sebulan 4000. Untuk apa? Untuk keluar daripada belenggu kemiskinan ini. Jadi apa yang kita nak? Kita nak ada sebuah syarikat. Baru nombor satu. Nombor satu pun detail macam tu tuan-tuan. Sebab ni bukan action plan main-main. Ini adalah action plan untuk membina masa depan yang lebih baik. Itu nombor satu. Nombor dua tuan-tuan, apa yang tuan-tuan perlu buat dalam action plan ialah untuk apa tuan-tuan buat benda ni? Untuk siapa? Yang pertama sekali, tulis apa yang tuan nak. Yang kedua, untuk siapa? Untuk siapa benda ni? Untuk diri ke? Untuk keluarga ke? Untuk anak-anak ke? Kepada siapa? Tu dia tuan-tuan. Yang pertama sekali, nak apa? Kita nak 1000 seminggu. Yang kedua tuan-tuan,
kita mesti tulis untuk siapa benda ni. Aku buat macam ni sebab aku nak dapat 1,000 seminggu ni, ya Allah, sebab aku nak buktikan kepada kehidupan aku, kepada keluarga aku, anak aku, isteri aku, bahawasanya aku tak nak lagi menyusahkan mereka. Tu contoh dia. Baik, jadi itu di antara langkah kedua yang kita perlu tulis dalam action plan kita. Perkara yang ketiga perlu ada dalam action plan ialah bila nak buat. Bila nak buat. Ya Allah, aku ni nak buka syarikat pada sekian. Itu baru satu objektif, tuan-tuan. Kenapa tulis sampai detail macam tu? Yang ini ni, tuan-tuan, kalau saya nak suruh tuan-tuan buat karangan, macam tipu lah. Yang ni kita berkhayal. Kita design dalam kepala kita. Kita nak apa, kemudian kita buat dekorasi sedikit. Aku ni nak 1,000 seminggu. Cara dia macam ni. Aku akan pergi keluar setiap hari, berjumpa dengan orang. Ataupun kalau tak boleh keluar rumah, aku akan online kan. Aku akan buat live. Apa cara sekalipun. Untuk apa ni? Tujuan dia untuk aku buktikan kepada isteri aku. Aku boleh buat. Aku kena buktikan pada anak-anak aku. Aku boleh dapat sales. Aku boleh buktikan pada anak-anak aku. Aku boleh bagi makan kepada mereka. Itu action plan, tuan-tuan. Kena tulis setepat-tepatnya, sedetail-detailnya. Yang pertama sekali, apa yang anda nak. Yang kedua, kepada siapa. Untuk tujuan apa tu, kepada siapa. Hasilnya kepada siapa. Yang ketiga, bila nak buat. Kalau boleh, aku nak hari ni juga. Tantang ni juga. Aku nak live setiap hari pukul 9.30 sampai pukul 11. Setiap hari. Apa cara sekalipun, setiap hari aku kena buat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu baru misi pertama kita. Nak buat action plan. Timbul satu masalah bila nak buat action plan ni. Timbul satu masalah. Kita akan berperang dengan perasaan. Kita akan berperang dengan rasa takut. Kita akan berperang dengan daya negatif. Bila kita menulis, kita ada mental satu lagi. Dia macam budak kecil. Kalau Dr. Azizan, dia kata budak kecil. Budak kecil tu akan membisik di telinga kita. Zul. Tak payahlah. Benda tu kau takkan dapat punya. Benda ni kau nak. Tak sah cerita lah. Benda yang dulu pun tak settle. Tuan-tuan, budak kecil ini akan sentiasa membisik di telinga kita. Jadi apa yang tuan-tuan nak kena buat? Bila benda tu berbisik sahaja di telinga, katakan no kepada dia. No, aku mesti buat. Ataupun bila budak kecil tu ada, kita hembuskan nafas terakhir kita. Nafas terakhir pula. Kita hembuskan nafas dengan sekuat hati kita. Tak iyalah, aku nak juga. Walaupun kita seorang diri. Apa yang saya buat dulu kala, tuan-tuan, saya akan bawa kertas. Saya akan duduk. Dulu saya tinggal di Bandar Sarjana Putra. Bandar Sarjana Putra tu, kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan keluar daripada Elite Highway ataupun Toll Plaza kan, masuk ke Bandar Sarjana Putra, tuan-tuan akan jumpa satu R&R. Di R&R tu dia ada macam tasik. Lawa tasik tu. Bila nampak dia macam seluruh pemandangan, saya duduk termenung seorang dekat situ sambil bawa satu kertas dengan pen. Sebab saya tengok dekat YouTube je, tuan-tuan. Tengok dekat YouTube je. Seorang guru bagi tahu bila kita nak keluar, kita kena menulis apa impian kita. Tulis apa yang kita nak. Itu action plan lah tu, tuan-tuan. Jadi saya pun bawa, aku ni nak apa sebenarnya. Tak datang, tuan-tuan. Tak datang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala punya kuasa. Tuhan ni dia maha pengasih, maha penyayang kepada kita. Kita bertenang pada kita itu, kita duduk tengok laut, kita duduk tengok suasana angin, kita rasa kemudian bunyi kicau-kicauan burung semua sekali, tuan. Kita rasa tenang. Ya, pada kita rasa tenang tu adalah satu benda yang kita terfikir. Apa kata kalau aku pergi ketuk pintu jiran-jiran aku dan bagi tahu aku buat servis ni. Boleh tu. Saya pun tulislah, tuan-tuan, ketuk pintu jiran. Ketuk pintu jiran, bagi tahu kita buat bisnes sekian, membantu isteri kita untuk tambah income. Masa tu, tuan-tuan, masya-Allah, bila dua-dua tak ada gaji, tuan-tuan, isteri dengan suami tak ada gaji, tuan-tuan jangan sembang. Ni bukan teori, tuan-tuan. Bila dua-dua tak ada gaji, tuan-tuan, tak usah ceritalah, tuan-tuan. Kita nak baik hubungan dengan isteri kita.
Jangan cerita tuan-tuan. Isteri akan bergaduh dengan suami, suami akan bergaduh dengan isteri. Mak dan ayah akan memarahi anak dia sebab stres tuan-tuan. Itulah saya dulu tuan-tuan. Jadi apa yang kita nak kena buat pada ketika itu ialah bertenang selama mungkin, sebaik mungkin, seboleh mungkin. Kita kena tenang dan cepat-cepat keluar tuan-tuan. Saya dulu bulan 8 tak ada gaji, bulan 9 tak ada gaji, bulan 10 tak ada gaji, bulan 11 tak ada gaji, bulan 12 tak ada gaji. Berapa lama tuan-tuan? 5 bulan. 5 bulan ni tuan-tuan, satu tempoh yang sangat-sangat lama. Subhanallah, lamanya 5 bulan tu. Bila kita tak ada duit tuan-tuan, sehari itu kita rasa macam setahun. Masya Allah, lamanya nak malam. Bila malam, lambatnya nak pagi esok. Bila pagi esok, alahai, kenapalah aku macam ni lagi? Itu dia tuan-tuan. Proses pemulihan ini, dia mesti bersama dengan buku dan juga sekeping kertas. Letak tampal betul-betul tuan-tuan dekat depan tempat yang kita selalu tengok. Sekiranya kita ada bilik tidur, tampal dekat bilik tidur kita. Sekiranya kita ada meja study, tampal dekat meja study kita. Sekiranya kita suka makan dekat meja tu, tampal dekat meja tu. Supaya kita selalu tengok, ini adalah action plan yang kita perlu buat. Yang memang kita kena buat, apa cara sekalipun tuan-tuan. Jadi itu dia antara benda yang telah saya buat dahulu untuk tingkatkan emosi diri, tingkatkan credibility diri, tingkatkan motivasi diri dan segala-galanya saya nak tingkatkan, iaitu dengan menulis apa yang kita nak. Boleh tuan-tuan? Tulis apa yang kita nak. Sekalipun yang kita nak itu macam mengarut. Sekalipun yang kita tulis itu rasa-rasa macam tak logik ni. Tak logik. Nampak macam tak logik. Sekalipun nampak macam tak logik, tulis tuan-tuan. Jangan tulis satu. Okay, tips yang terakhir sekali daripada saya untuk buat action plan, jangan tulis satu. Sebab apa? Sebab kita mempunyai banyak pilihan. Carilah dan pilihlah. Cari tuan-tuan, cari. Kalau tuan-tuan kata nak dapat 1000 seminggu, cara dia tuan-tuan kena cari. Tindakannya kita kena fikir macam mana kita buat. Tindakan saya mungkin tak sama dengan tindakan tuan-tuan. Saya dulu duduk rumah flat. Mungkin tuan-tuan sekarang ni duduk dekat kampung. Mungkin sekarang ni ada orang tinggal dekat bandar. Ada sekarang ni ada orang tinggal dekat kawasan pergunungan. Kita punya action plan kita berbeza. Ujian yang diberikan oleh kita, setiap individu itu ada beza dia. Berat ke, ringan ke, semua sekali diuji. Ada orang diuji dengan kesihatannya, ada orang diuji dengan ilmunya, ada orang diuji dengan duitnya, ada orang diuji dengan kebahagiaannya. Macam-macam ujian lah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala hantarkan kepada kita ini, sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok adakah kita mampu menempuhi ujian tersebut. Dikatakan dalam Al-Quran, bagaimana kamu boleh mengaku kamu beriman sedangkan kamu belum diuji. Sesungguhnya orang-orang beriman tuan-tuan akan sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana kita menerima ujian tersebut dan kita dapat segera keluar dan letakkan action plan, kemudian keluar, bergeraklah ke arah pelan tindakan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, last daripada saya, apabila kita telah pun berjaya membuat action plan, kita telah pun berjaya buat action plan kita. Contohnya tuan-tuan ya. Contohnya di sini ada 3 orang penceramah, contoh dia. Blur kan tuan-tuan? Saya dah blurkan muka masing-masing. Sebab handsome sangat, kita blurkan sikit. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, katakan tuan-tuan nak berjumpa dengan Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Contoh, di antara tiga ni, yang paling tak famous sekali, katakan yang ini. Coach Zul lah yang paling tak famous sekali. Coach Jamil famous sikit daripada Coach Zul. Datuk Fadilah Kamsah paling famous sekali. Katakan tuan-tuan nak berjumpa dengan Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsah. Apa tindakan tuan-tuan kena buat? Tuliskan tindakan yang tuan-tuan nak kena buat. Tindakan yang pertama, contoh ya, ni contoh ya. Macam mana nak jumpa Datuk Haji Muhammad Fadilah Kamsah ni? Tindakan pertama, aku kena Google dan kena dapatkan dekat mana pejabat Datuk. Itu tindakan yang pertama. Kenapa aku buat benda ni? Sebab aku nak jumpa dengan Datuk Fadilah Kamsah ni untuk kepuasan diri aku. Bila aku nak jumpa dia? Alamak, tak boleh buat lah pula. Sekarang ni kalau nak pergi ke pejabat dia, sekarang ni dah lah tengah kawalan duduk dekat rumah. Aduh, tak jadi. Yang pertama, tengok action plan yang kedua. Aku kena Google, tengok nombor telefon dia, kemudian telefon dulu.
Oh, bila nak telefon? Sekarang. Tengok-tengok telefon-telefon tak berangkat. Berapa banyak dah tuan-tuan action plan kita? 2 dah kita buat tapi 2-2 fail. Tengok action plan yang ketiga. Action plan yang ketiga, wish, apa susah? Coach Zul kan ada. Aku dah kenal Mamat ni. Aku tak nak jumpa dah dengan dia ni. Aku nak jumpa dengan dia ni. Coach Zul ada. Mesti Coach Zul kenal dengan Datuk. Mesti aku boleh dapat nombor telefon dengan Datuk. Macam mana boleh try ni. Contoh tuan-tuan. Nampak tuan-tuan. Bila kita mula menulis action plan kita, kita mula nampak direction kita. Kita mula nampak tuan-tuan. InsyaAllah. Bila kita dah menulis. Tapi sekiranya kita tidak mulakan penulisan kita, sekiranya kita tidak draftkan, kita tak timbulkan penulisan tersebut, mana mungkin tuan-tuan dapat melihat dengan jelas. Sekarang ini saya mengharapkan tuan-tuan dapat melihat dengan jelas gambar Datuk Muhammad Fadilah Kamsah di hadapan kamera tuan-tuan berbanding dengan yang tadi. Kalau yang tadi saya tunjuk kat sini tu tak berapa clear, so sekarang ni gambarnya makin lama makin jelas, makin lama makin jelas, dan insya-Allah tuan-tuan satu hari nanti tuan-tuan juga boleh berjumpa dengan beliau insya-Allah. Itu contoh yang saya tunjukkan di sini kepada tuan-tuan dan puan-puan sempena memberi inspirasi kepada tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita nak mengatasi rasa down. Silakan tuan-tuan gunakan kesemua tutorial-tutorial ini untuk dijadikan sebagai panduan dan terus buat. Jangan tunggu lama-lama sebab bahagian down ini tuan-tuan dia boleh mengakibatkan sesuatu yang buruk. Dia boleh mengakibatkan sesuatu yang buruk. Jadi untuk berbincang tentang sesuatu yang buruk tersebut, saya akan kongsikan dalam video tutorial bonus apakah kesan apabila kita down tapi kita tak dapat nak pulihkan. Terima kasih daripada saya. Selamat membuat action plan dan mesti keluar daripada masalah sekarang juga. Jangan tunggu lama-lama. Jangan nanti lama-lama. Takut diambil orang. Dia bukan takut diambil orang tuan-tuan, takut kita yang tak boleh nak move on. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu bebas daripada ujian. InsyaAllah.